Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Silakan. Silakan tuan-tuan. Siapa yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana. InsyaAllah nanti kita mulakan sebentar lagi. Silakan tuan-tuan, silakan. Tuan-tuan tolong share di FB masing-masing, dan kalau ada sesiapa yang berjanji dengan kawan-kawan ke saudara mara geng-geng surau untuk join kelas kita, boleh text mereka lah, boleh WhatsApp bagi tahu. Kita akan mula sebentar lagi. Silakan jemput masuk. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-52 tuan-tuan. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Silakan tuan-tuan, silakan. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca ummul kitab, iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin.
Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita seperti mana yang saya sebutkan tadi. Insya-Allah kita akan bahaskan ayat dari surah Yasin ayat yang ke-52 tuan-tuan untuk pelajar-pelajar yang baru join kita, kalau belum follow lah FB kita nanti insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification lah setiap kali kita akan bersiaran. Apa ni, kalau siapa yang belum share tolong share tuan-tuan tolong share di FB masing-masing, dan siapa yang ada janji dengan kawan-kawan untuk join kelas kita pun boleh text mereka, sekarang masih sempat lagi insya-Allah panjang lagi program kita ni. Apa ni, untuk pelajar-pelajar yang baru join kita ni, saya cuma nak bagi tahu format kita mudah saja. Yang pertama kita akan bacakan ayat tu, kemudian lepas baca tu saya cuba pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu secara terjemahan lah, apa maksud dia kan. Kemudian lepas dah faham apa terjemahan dia, baru kita tengok penafsiran dia tuan-tuan apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita melalui ayat yang sedang kita bahas tersebut Dan tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak ada masalah, sebab kita akan share skrin yang sama. So tuan-tuan boleh share lah, tengok benda yang sama yang saya nampak di skrin tu, yang itu juga yang tuan-tuan akan nampak. So kita baca dulu ayat tu tuan-tuan. So tuan-tuan nak ikut, nak follow pun boleh mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Ni ayat dia yang ke-52 yang bawah ni Itu saya besarkan sikit. Boleh nampak tuan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu ayat dia sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, kata Allah Kalau dari sudut bacaan kat sini ada saktah tuan-tuan Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak sambung sekalipun bacaan dia, pastikan di sini tuan-tuan berhenti dekat sin ni, kita panggil dia saktah. Kalau tak silap saya lah, masa tuan-tuan belajar tajwid dulu kan So bacaan dia kalau tuan-tuan sambung jadi macam ni Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak berhenti sekalipun, kalau tuan-tuan nak sambung sekalipun, dekat sini ada tuan-tuan kena berhenti sekejap Tapi jangan, tak payah tarik nafas. Nak menunjukkan ayat ni mungkin putus di sini, kalau tengok dari sudut makna pun memang macam itulah Okey, kita cuba fahamkan makna ayat ni dulu tuan-tuan sebelum kita pergi kepada penafsiran dia. Qalu, mereka telah berkata. Ayat ni tuan-tuan sebenarnya sambungan daripada ayat yang sebelum ni lah Yang mana dalam ayat sebelum ni Allah menyebut bahawasanya apabila tiupan sangkakala itu ditiup untuk kali yang kedua Kali yang pertama ditiup, semua habis, semua mati. Yang hidup semua habis, semua mati. Kemudian barulah ditiup untuk sangkakala yang kedua. Berapa lama mereka mati tu semua kita dah bahaskan pada pertemuan kita yang sebelum ini ada perbahasan dan sebagainya lah Jadi pada waktu itu mereka semua bangkit dari kubur-kubur mereka menuju kepada Allah Tuan-tuan boleh tengok video kita yang sebelum ni. Jadi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sambung ayat ni tuan-tuan Qalu telah berkata. Yang ni siapa yang berkata ni tuan-tuan? Yang berkata ni ialah orang-orang yang orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Qalu, mereka berkata, ya wailana, wahai celakalah kami, binasalah kami siapa ni yang bangunkan kami dari tidur kami ni maknanya siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi mereka bertanya-tanya selepas sangkakala itu ditiupkan untuk kali yang kedua, semua yang telah mati itu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sejurus selepas bangkit mereka bertanya-tanya, ini siapa yang bangkitkan kami ni? Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami ni, dari kubur-kubur kami ni? Jadi kemudian dengarlah suara, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah itu. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah para rasul yang menyampaikan perkara tersebut. Itu maksud dia. Faham tuan
Maknanya tuan-tuan, qalu ya wailana, orang-orang yang ada dekat dalam kubur itu apabila ditiupkan sangkakala yang kedua tu, qalu, mereka pun berkata, bangun-bangun tu mereka berkata, ya wailana, oh alangkah malangnya kami, alangkah binasalah kami, oh alangkah celakanya kami. Siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Siapa yang bangkitkan kami dari kubur-kubur kami ini? Kemudian datanglah suara, hadza ma wa'adar rahman. Inilah dia apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah sebelum ini. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah nabi itu, dan benarlah para nabi itu yang menyampaikan risalah tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Sekali lagi, okey, kita tengok sambil kita tengok dia punya apa? Dia punya ayat dia supaya tuan-tuan boleh dapat feel di ayat ni lagi sekali tuan-tuan. Okey. Mereka telah berkata, alangkah celakanya kami, siapakah yang telah bangunkan kami dari kubur kami ini? Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah itu, wahai ahli kubur. Dan telah benarlah para rasul itu menyampaikannya. Faham tuan-tuan? Okay. Kalau tuan-tuan dah faham ayat tu secara terjemahan dia, kita dah baca bersama-sama dan kita pun dah tengok terjemahan dia kan. Okey, sebenarnya apalah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita melalui ayat ni. Tuan-tuan kena ingat tau, kita semua belum mati tau. Jadi ayat ni Allah ceritakan sesuatu yang terjadi selepas kematian kita. Yang itu tuan-tuan kena bear in mind. Tuan-tuan kena ingat perkara itu. Okay, sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita tuan-tuan? Antara perkara yang pertama ialah Allah sebenarnya telah menjelaskan kepada kita perihal orang-orang yang kafir atau perihal orang-orang Muslim yang jahat semasa mereka hidup di dunia. Ini kisah mereka semasa mereka dibangkitkan oleh Allah selepas sangkakala yang kedua itu ditiup. Ini kisah mereka. Cuba tuan-tuan bayang, Allah menceritakan sesuatu yang belum berlaku. Dan Allah menceritakan betapa seksanya pada hari tersebut. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya supaya kita yang boleh baca ayat ni, kita berhati-hati. Janganlah termasuk dalam kelompok orang yang begini. Faham tak? So ini sebenarnya Allah sedang menceritakan bagaimana keadaan mereka. Bagaimana rasa mereka, bagaimana situasi mereka apabila mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tiupan sangkakala yang kedua itu, apabila mereka dibangkitkan tuan-tuan. So sebenarnya antara lain tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kalau tuan-tuan tengok macam mana, siapa yang bangkitkan kami ni? Siapa yang bangkitkan? Teruklah kami celaka. Jadi maknanya Allah Taala nak cerita apa tuan? Sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu mereka ni, mereka bukan sahaja diazab dari sudut fizikal tuan-tuan tahu. Maknanya mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mental juga. Mental pun Allah Subhanahu Wa Taala azab, kalau tuan-tuan nak tahu. Sebenarnya tuan-tuan kita ni tuan-tuan atas dunia pun sebenarnya kalau mental kita elok, mental kita sihat kita masuk dalam penjara pun kita relax, kita happy. Kalau kita kena seksa pun kita tak adalah sakit sangat. Kita boleh masuk dalam peperangan. Tuan-tuan ingat tak cerita Bilal Ibn Rabah kan? Macam mana mental dia kuat, mental dia telah ditarbiah oleh agama walaupun baru masuk Islam waktu tu, tapi mental dia jadi kuat. Sebab apa? Sebab dia menerima Islam. Jadi waktu tu bila dia kena seksa, dia kena apa tuan-tuan? Sakit, memang sakit, tapi dia boleh berdepan dengan kesakitan tersebut. Jadi mental ni sebenarnya yang lebih penting tuan-tuan. Jadi pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyiksa fizikal orang-orang jahat ni tuan-tuan. Allah Taala dia seksa mental mereka juga. Jadi pada waktu itu mereka berada betul-betul dalam ketakutan. Ketakutan ni sebenarnya sakit mental lah. Mental mereka didera dengan ketakutan. Kadang-kadang mental didera dengan sedih. Kadang-kadang mental didera dengan penyesalan kan. Jadi pada waktu ini mental mereka itu didera dengan ketakutan dan penyesalan lah. Campur semua sekali tuan-tuan. Didera dengan ketakutan yang teramat sangat. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawasanya sekejap lagi mereka akan didera dengan siksaan yang lebih berat berbanding dengan apa yang telah mereka rasakan semasa mereka dalam kubur tersebut. Mereka dalam kubur memang diseksa oleh Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Itu menurut janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seksa kubur itu teruk, fitnah kubur itu. Fitnah ni maknanya ujian kubur. Ujian kubur ni semua orang rasa. Kebanyakan orang akan rasa ujian kubur. Kecuali ada beberapa orang lah yang diselamatkan daripada soalan-soalan kubur ni. Kan Allah Ta'ala tanya 3 perkara lah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa apa agama kamu kan. Jadi ada orang yang lepas tuan-tuan. Antaranya ialah orang yang dia mempertahankan negara Islam dia, mempertahankan negara dia daripada serangan orang kafir. Tak perang, dia berada di perbatasan. Itu orang yang berada dalam keadaan ribat panggil. Jadi ada beberapa jenis orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia daripada
daripada siksaan kubur, daripada fitnah kubur, bukan siksa kubur, daripada soalan-soalan kubur tersebut. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, dia tidak dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada pertanyaan ini. Dan Allah Ta'ala sebut, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis, mereka ni tak tahu, mereka pernah ingat dulu apa agama orang Islam, tapi waktu tu mereka tak erti nak jawab macam mana. Jadi akhirnya mereka diseksa oleh para malaikat dalam kubur. Begitu juga orang Muslim, orang Islam yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dekat atas dunia, kemudian mereka juga mendapat siksaan kubur. Dan siksaan kubur ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala akan kenakan kepada orang Islam ni tuan-tuan, ataupun orang-orang yang masih hidup, dia melakukan kesalahan tertentu. Antaranya yang paling popular semua tuan-tuan tahu, orang kuat mengumpat tuan-tuan ni. Orang kuat mengumpat, ribah orang ni tuan-tuan, dia akan diseksa dalam kubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti mengumpat tuan-tuan. Jangan cerita buruk pasal orang. Yang kedua ialah orang yang dia tak menjaga kebersihan dia selepas dia buang air tuan-tuan. Jadi bagi kita benda tu mungkin kecil bagi orang kafir benda tu kecil. Orang kafir ni bukan macam orang Islam tuan-tuan. Dia tak fikir pun ataupun dia tidak mengambil berat untuk mencuci kemaluan semasa selepas kencing dan sebagainya, terutamanya orang lelaki. Tapi itu sebenarnya dititik beratkan dalam agama Islam. Jadi orang-orang Islam yang tidak menjaga kebersihan diri, dia juga akan diseksa seperti mana orang kafir tu kena seksa nanti. Itu je soal. Kerana itu pun dia akan diseksa. Dan yang kedua ialah kerana mereka tu kuat mengumpat orang, suka betul mengumpat ribah ni tuan-tuan, sebenarnya seronok tau. Dia ada keseronokan dia kalau kita mengumpat orang. Itu tak percaya, kalau tidak takkan orang suka mengumpat kan, dia ada keseronokan dia. Jadi di situlah ujian kita. So berhenti, stop. Dengar orang mengumpat, sama ada kita suruh dia berhenti, kalau kita tak boleh suruh dia berhenti, kita tinggalkan dia. Jangan mengumpat tuan-tuan, sebab seksa kubur akan dikenakan kepada orang yang kuat mengumpat ni. Jadi tuan-tuan, mereka ni tertekan, takut sangat pada waktu mereka dibangkitkan sebab mereka tahu mereka sedang menuju kepada siksaan yang lebih besar tuan-tuan. Siksaan di mahsyar tuan-tuan, dia lebih besar daripada siksaan kubur. Macam inilah, siksaan di dunia siksaan kubur lebih besar daripada siksaan di dunia. Siksaan di mahsyar lebih besar daripada siksaan di kubur, dan siksaan neraka lebih besar daripada siksaan di mahsyar. Tentulah tuan-tuan, dia makin lama kita teruk. Tapi kalau kebahagiaan pun sama jugalah. Kebahagiaan di dunia ni tak ada apa-apa berbanding dengan kebahagiaan kita dalam kubur nanti. Dalam kubur lebih happy tuan-tuan. Dalam dunia ni walaupun kita bahagia macam mana pun, kita masih kena fikirkan pasal orang lain juga, kena cari duit, kalau tak ada kan rugi dan sebagainya kan. Dalam kubur tak payah. Kita happy, Allah bukakan angin syurga kat dalam tu, seronok kita dalam kubur. Jadi kebahagiaan kita pada mahsyar insya-Allah mungkin lebih baik daripada kebahagiaan kita dekat dalam kubur barangkali, wallahu alam, insya-Allah. Dan kebahagiaan kita dalam syurga tentulah lebih baik daripada kebahagiaan kita di mahsyar ke di kubur ke di mana saja. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang Allah Ta'ala sebut. Jadi seksa pun sama juga. Makin lama makin teruk. Kalau bahagia pun makin lama makin bahagia. Tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan pada kita dalam konteks ini ialah orang-orang kafir ni mengumpamakan sebelum dibangkitkan itu seolah-olah mereka tidur. Mereka rasa macam mereka tidur. Padahal mereka kena seksa kan, tapi mereka mengumpamakan mereka itu sedang tidur saja, berbanding sebab apa? Sebab siksaan yang bakal dihadapi akan lebih berat. Tapi tuan-tuan, ada satu penafsiran tuan-tuan, penafsiran daripada tafsir As-Sa'di, daripada Syekh Abdul Rahman An-Nasr As-Sa'di. Dia meriwayatkan ada hadis yang menceritakan bahawasanya, tuan-tuan boleh tengok tafsir itulah, boleh Google kan. Tengok ayat ni, ayat yang ke-52 ni, yang mana kalau menurut penafsiran tersebut ada dalil yang mengatakan antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua tu yang kita sebut dalam ayat kita sebelum ni mungkin 40 tahun, mungkin 40 bulan wallahu alam, tapi kebanyakan daripada tafsiran kata 40 tahun tau. Jadi selama 40 tahun tu dia direhatkan daripada siksaan kubur. Direhatkan daripada siksaan kubur. Jadi sebab tu bila dibangkitkan dia kata, kenapa pula, siapalah yang bangkitkan kami ni? Allah, teruklah kami lepas ni. Jadi maknanya mereka rasa sedih dan penyesalan berlaku sebab mereka dibangkitkan, sebab sebelum tu mereka tidur. Ada riwayat yang mengatakan, yang ada tafsiran yang yang membawa hal yang begini, yang mengatakan bahawasanya mereka tidur selama sangkakala pertama nak sampai kepada sangkakala yang kedua tu. Wallahu alam tuan-tuan, wallahu alam. Tapi apapun orang kafir dia tetap diseksa walaupun dia tidur selama 40 tahun tu. Tapi sebelum tu mereka memang diseksa. So kalau kalau mereka dibangkitkan tu tak lain tak bukan sebab mereka tahu tak lama lagi mereka akan masuk dalam neraka. Kalau ikut sebahagian penafsiran tuan-tuan,
orang kafir ni sebenarnya kafir, bukan orang Muslim yang jahat. Orang kafir ni dia tidak dia tidak dihisap. Orang kafir ni dia tidak dihisap. Tak dihisap untuk orang kafir ni, sebahagian penafsiran yang menyebut bahawasanya orang kafir ni tidak akan dihisap sebab dia akan diteruskan masuk dalam api neraka. Yang akan dihisap hanya orang-orang Islam saja, tuan-tuan. Jadi orang Islam ni barulah pahala dan dosa dia akan ditimbang, dan kalau sekiranya dosa dia yang lebih berat, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga, dan Allah Ta'ala sayang tahu, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala tu memang adil, tapi bukan sekadar adil, malah Allah Ta'ala tu maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Sebab kalau Allah Ta'ala tu betul-betul adil, tuan-tuan, semata-mata ni yang jahat ni, dosa yang dia buat ni pergi bakar dululah, masuk neraka. Tapi tidak, tuan-tuan. Allah tu maha adil, tapi dalam masa yang sama Allah tu maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah masukkan orang yang timbangan baik dia ni lebih berat ni dalam syurga. Sedangkan dia punya dosa tu Allah Ta'ala hapuskan. Allah Ta'ala hapuskan begitu saja. Mungkin Allah Ta'ala dah balas di dunia dan sebagainya, itu cerita lain. Ini yang balance, yang last tu sekali. Kalau ringan, kalau ringan dan pahala yang lebih berat, jadi Allah masukkan dia dalam syurga, dan dosa yang mereka pernah lakukan tu Allah Ta'ala ampunkan untuk mereka. Bukan sekadar adil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengasih dan maha penyayang. Sedangkan orang kafir tidak dihisap, tuan-tuan. Kenapa orang kafir tak perlu dihisap? Sebab orang kafir ni tak ada pahala, tuan-tuan, tak ada pahala. Apa yang nak dihisap kan? Sebab mereka kalau buat baik pun dalam keadaan mereka tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, tuan-tuan, dia semayang pun Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak percaya dengan Tuhan. Kau semayang buat apa? Sebab tu rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap ni bukan sekadar di mulut, tapi dalam hati juga, tuan-tuan. Dia berikrar, mengakui bahawasanya Allah lah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dengar apa yang dia sampaikan dan sebagainya. Dia adalah rasul ataupun nabi yang diutuskan oleh Allah untuk kita. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah tu dan faham apa erti dia tanpa dipaksa, maka itu syarat. Jadi sebab tu kalau orang kafir, dia tak percaya ke agama tapi dia semayang ikut orang Islam, dapat pahala tak? Dia tak dapat pahala, tuan-tuan. Jadi bila hari kiamat nanti, adakah mereka akan ditimbang? Tak payah timbang. Kalau ikut penafsiran, kebanyakannya kata dia terus dimasukkan dalam api neraka, tak perlu ditimbang sebab tidak ada pahala untuk mereka, tuan-tuan. So buat orang Islam yang banyak melakukan dosa, mereka sedar sebentar lagi mereka akan diadili oleh Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Adil. Dan mereka dah nampak neraka, jahanam yang telah diperlihatkan kepada mereka semasa mereka masuk kubur dulu, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang lain, tuan-tuan pernah dengar kan, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Allah Ta'ala menyebut bahawasanya ni Allah cerita pasal at-takatsur, kalau tak silap saya, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam salah satu daripada ayat, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Bila kan Allah Ta'ala sebut kubur itulah menjadi tempat berhenti kepada mereka untuk sibuk mengumpul. Kolektor ni dia akan berhenti bila dia masuk kubur. Jadi salah satu daripada ayat selepas itu, nanti mereka kemudian akan diperlihatkan tempat mereka semasa mereka, tempat terakhir mereka, iaitu neraka mereka nanti. Jadi waktu tu barulah keyakinan mereka akan datang, sebab mereka dah tengok dengan mata kepala sendiri. Tapi tak masuk lagi tau. Mereka diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di mana tempat terakhir mereka. Jadi bila mereka dibangkitkan selepas sangkakala yang kedua tu, mereka dah dah ternampak-nampak dah macam mana rupa neraka yang bakal mereka masuk, tuan-tuan. Sebab itulah mereka rasa, ya Allah, mereka ni termasuklah golongan orang-orang yang sangat menyesal dan sangat takut pada sangkakala yang kedua itu apabila ditiup, tuan-tuan. So pada waktu itu mereka mendengar jawapan yang dulunya mereka ingkar. Mereka dengar jawapan tentang perkara yang dulunya mereka ni tak percaya, tak beriman dan tak yakin, tuan-tuan. Jadi waktu tu Allah Ta'ala menyebut kepada mereka dalam konteks ayat ni, tuan-tuan, inilah yang telah hadzama wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah melalui ayat-ayat Al-Quran dia, kalau dalam konteks kita umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks umat-umat lain, so Nabi mereka lah yang menyampaikan kepada mereka, tuan-tuan. So masa mereka di dunia, mereka tak yakin bahawasanya adanya hari pembalasan, itu problem dia. Dia tak yakin adanya hari pembalasan ni. Dan sebahagian daripada mereka memperolok-olokkan apa yang telah Allah nukilkan dalam Al-Quran, tuan-tuan.
Ni Allah Ta'ala sendiri cerita. Allah Ta'ala bila sebut tentang neraka syurga, mereka memperolok-olokkan orang Islam, memperolok-olokkan Rasulullah SAW tentang janji-janji Allah tentang hari kiamat dan sebagainya. Bila ni nak datang akhir ni, bila? Jadi mereka memperolok-olokkan tentang janji Allah, dan mereka tak percaya. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam satu ayat surah Waqiah, ayat yang ke-47, Allah ceritakan kepada kita macam mana perangai dia orang ni. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun, kata mereka. Mereka kata Allah Taala, bila kami dah jadi mayat, dan kami kami jadi tanah, dan tulang belulang kami semua dah jadi tanah, adakah kami ni nak hidupkan semula? Jadi mereka tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dia, kata Allah Taala, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dulu kan, dan telah benarlah para rasul itu yang menyampaikan kepada kamu tentang perkara ini. Itu kan. Pada waktu itu mereka tahu bahawasanya janji-janji Allah itu adalah benar. Jadi pada hari ini mereka akan menerima janji tersebut. Kalau Allah Ta'ala cerita pasal neraka, mereka akan dapat neraka yang seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah, yang seperti mana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan. So mereka ni didera dengan penyesalan yang teramat sangat, tuan-tuan. Bukan sekadar waktu itu, sebelum itu lagi pun, masa dalam kubur pun mereka telah pun menyesal dengan penyesalan yang teramat sangat, tuan-tuan. Jiwa mereka ni didera oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa menyesal, rasa takut, rasa sedih, rasa apa, mereka yang telah bersalah kepada diri mereka sendiri kerana meletakkan diri mereka pada situasi yang begitu. Kena pula bila melihat orang lain, orang yang beriman tu, tuan-tuan, mereka lebih baik keadaan dia, mereka boleh berehat-rehat dengan keadaan mereka kan. Jadi waktu tu bertambah-tambahlah hancurnya hati mereka pada waktu tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan mereka masa yang cukup panjang, betul ke tidak? Allah berikan mereka masa yang cukup panjang untuk mereka berubah, tuan-tuan. Allah jelaskan tentang hari kiamat dalam ayat-ayat dia, termasuk ayat yang sedang kita bacakan sekarang. Yang dengar, yang baca ayat ni belum mati, tuan-tuan. Ayat ni boleh sampai kepada mereka kan, betul ke tidak? Jadi Allah beri mereka masa yang panjang, Allah berikan mereka kesempatan yang sangat luas untuk mereka memperbaiki diri, tuan-tuan. Untuk mereka memperbaiki diri. Dan hari ini Allah menggambarkan keadaan mereka pada waktu tersebut. Nak ancaman yang macam mana lagi? Nak peringatan yang macam mana lagi? Allah menceritakan sesuatu yang bakal mereka lalui, bakal mereka hadapi, tuan-tuan. Ni peringatan yang macam mana lagi yang mereka nak? Dan dengan bukti-bukti nyata yang boleh dilihat oleh mereka sendiri dengan mata kepala, bagaimana Allah hidupkan tanah yang dulunya mati, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan kamu boleh buat kebun-kebun kamu, dan tengok macam mana kami hidup, kami pemudahkan kamu untuk berlayar daripada satu tempat ke satu tempat, bagaimana kamu boleh menunggang kenderaan daripada tempat yang pertama ke tempat yang lebih jauh, tempat yang kedua, dengan membawa barang. Allah pemudahkan, tuan-tuan, kita. Allah jadikan kuda, Allah jadikan unta tu berkaki empat supaya mudah kita tunggang, mudah membawa barang-barang pengangkutan. Kemudian Allah timbulkan Allah bagi cara untuk menimbulkan benda-benda di atas air supaya kamu boleh jadikan sebagai pengangkut kamu daripada point A ke tempat yang lebih jauh. Dengan kapal kita mungkin pergi lebih jauh berbanding dengan kalau kita ikut jalan darat, tuan-tuan. Tapi apa, tuan-tuan? Tapi mereka tetap ingkar. Dan mereka ingkar, bukan sekadar ingkar, malah di kalangan mereka ada yang mendustakan para rasul, tuan-tuan, yang memperolok-olokkan ayat Allah. Allah cukup murka dengan golongan ini, tuan-tuan. Jadi pada waktu tersebut Allah menzahirkan kemurkaan dia. Hari ini, tuan-tuan, Allah masih menanti orang-orang ni untuk bertaubat. Ramai kan orang yang dulunya jahat, Allah beri hidayah, mereka sambut hidayah tersebut, mereka bertaubat kepada Allah, dan akhirnya mereka menjadi orang yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita pun sebenarnya kadang-kadang, tuan-tuan. Orang kita ni rasa macam kita baik sangat kan, kita rasa macam kita ni bagus sangat. Kena pula kita pergi mengajar sana, mengajar sini kan. Kita rasa macam kita ni lah yang bagus sangat. Tuhan memang sayang kat kita lah, kita rasa, tapi tak, tuan-tuan. Sebenarnya belum tentu lagi, maksudnya begitu. Maksudnya belum tentu lagi. Kalau andai kata orang yang dulunya jahat, kemudian dia bertaubat, dan taubat dia dengan ikhlas diterima oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin dia jauh lebih baik daripada kita apabila Allah Ta'ala dah takdirkan dia, Allah Ta'ala dah
menerima taubat dia dan Allah Ta'ala akan sayang dia, dan kalau dia menjaga amalan dia dengan baik, dia jauh lebih baik daripada kita hari ini. So kita jangan rendah-rendahkan orang, tuan-tuan. Kita kena sentiasa tawaduk, tuan-tuan. Selalu kepada Allah. Ni saya bagi petua pada tuan-tuan, selalulah sebut doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini ialah doa yang sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam rumah ke di luar rumah, selalu Rasulullah sebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan sabit qalbi, tetapkan hati aku dalam agamamu, tetapkan hati aku dalam agamamu ya Allah. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun dia sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menetapkan, meneguhkan hati dan pendirian dia berada atas agama kan. So apalah kita ni tuan-tuan, itulah kena lebih banyak lagi menyebut berzikir dengan zikir-zikir tersebut tuan-tuan. So kita tengok dalam teknik, dari segi teknikal apa yang kita boleh bahaskan melalui ayat ni. Panjang juga ayat ni, seronok kalau kita nak bahaskan dia punya hal yang berkaitan dengan teknikal. So kita pisahkan rangkap dia dulu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Sinilah kita consider ni sebagai rangkap yang pertama. Okey, kalimah yang pertama yang tuan-tuan jumpa qalu sebentar tuan-tuan. Okey, qalu, kalimat yang pertama qalu. Qalu maknanya mereka telah berkata. Ini merupakan kalimat fa'il, ya. Fa'il apa? Fa'il madhi. Kan ada telah, mereka telah berkata. Tengok terjemahan ni. Mereka telah berkata, kan ada telah. Jadi kalau kita jumpa fa'il pada pelajaran peringkat yang kedua, tuan-tuan nanti akan dijelaskan. Siapa yang belum share, tuan-tuan tolong share sekarang. Tuan-tuan masih ada time. So siapa yang akan belajar dengan Al-Furqan, insya-Allah kita akan jelaskan benda ni pada peringkat yang pertama. Kita akan jelaskan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il dan haraf. So qalu tu dia termasuk dalam kelompok kalimat fi'il. Kita jelaskan dengan terperinci macam ni tuan-tuan nak kenal. So fi'il ada 3 jenis. Satu fi'il mudhari', satu fi'il madhi dan satu fi'il amar. Nak kenal senang saja tuan-tuan. Tengok terjemahan. Kan ada telah kan? Qalu, mereka telah berkata. Bila ada telah, so automatik kita tahu tu past tense lah, fi'il madhi. Ya, so kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il pada peringkat yang kedua kita jelaskan, ni fi'il ni peringkat kedua tuan-tuan, diagram yang kedua. Tengok ni. Diagram yang kedua, kemudian peringkat yang kedua. Nampak ni. Jadi ni kalau tuan-tuan jumpa isim, ni kalau tuan-tuan jumpa fi'il, ni kalau tuan-tuan jumpa haraf. Tadi kita jumpa fi'il. So kita tengok apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa dan ada atau tidak maf'ulun bih. Kita balik dekat ayat kita tuan-tuan. Okey. Qalu, mereka telah berkata, so ganti nama dirinya mereka. Mereka rujuk pada siapa? Dalam konteks saya ini dia rujuk pada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kubur dia masing-masing. Ada maf'ulun bih tak? Maf'ulun bih tak ada. Kemudian ya ni wahai tuan-tuan. Ini merupakan kalimat haraf tuan-tuan ni. Ini kita panggil dia sebagai haraf apa tahu? Haraf seru. Harfun nida. Nanti kita tengok peringkat yang kedua kita jelaskan. Dia termasuk dalam kelompok haraf lah, kelompok sendi. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, nama perbuatan sendi. Dia masuk dalam sendi dan dia ni masuk dalam sendi apa tahu? Kita panggil dia haraf seru. Haraf seru ni tuan-tuan dalam istilah teknik nahwu disebut sebagai harfun nida. Nida, harfun nida, Kalau tuan-tuan masih ingat masa kita kecil-kecil kan ada rancangan dekat televisyen RTM harfun nida. Dia panggil rancangan tu Nidaul Islam. Nida tu seruan nida. Jadi kalau ya tu dia ialah kalimat haraf serulah, harfun nida dipanggil haraf nida. Ya tu Jadi bila dia merupakan haraf nida, kalimat selepas dia merupakan munada lah tuan-tuan. Yang diserulah. Ya waila ni. Ya waila. Waila ni merupakan ialah kalimat yang diseru. Apa diseru? Kebinasaan ataupun kecelakaan. Yang munada ni tuan-tuan, dia memang kena baris atas. Waila, lam ni baris atas. Kenapa dia baris atas? Sebab kalau tuan-tuan pergi dekat peringkat yang ketiga, kita akan jelaskan. Salah satu daripada tanda kalimat itu dapat baris atas, dia sedang berpangkat mansub lah sebab dia baris atas kan. Salah satu daripada tanda ni, tengok penyebab. Salah satu daripada tanda ni kerana dia merupakan munada. Tengok nombor 10 ni. Tengok saya besarkan ni. Nombor 10 ni kan munada apa ni. Jadi munada ni yang kena seru. Jadi kalau tuan-tuan tengok
Ya Ali, ya Ahmada. Ya tu kan haraf seru kan. Jadi katalah tuan-tuan nak panggil Ahmad kan. Ya Ahmada. Kalau tuan-tuan nak panggil Ali, ya Ali, ya. Kalau tuan-tuan nak panggil Fatimah, ya Fatimata. Kenapa Fatimata, Ali, ya Ahmada? Sebab munada yang diseru memang baris hujung dia kena baris atas. Dia ada perbahasan dia dengan lebih dalam. Kalau tuan-tuan belajar dengan kita, nanti kita jelaskan dengan terperinci. Dia ada beberapa syarat dia. Syarat dia dan beberapa kaedah yang perlu tuan-tuan tahu tentang munada ni. Okey, kemudian na maknanya kami, kami. So wailana, na maknanya kami, dia merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri, tuan-tuan. Dia ialah isim ganti nama diri. So ganti nama diri kami. Kami itu rujuk pada siapa? Kami itu rujuk kepada orang yang berkata, orang yang dibangkitkan dari kubur, itu maksudnya. Kalau pelajaran peringkat ketiga, na ni dia merupakan ganti nama, isim ganti nama diri, maka dia mabni, tak boleh ubah baris dia. Macam itulah rupa dia. Kemudian man. Man ni merupakan kalimat, dia merupakan kalimat isim, dan man ni ialah isim tanya, tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua juga, bila kita jumpa kalimat isim, kita jelaskan isim tu ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Jadi isim yang ada gelaran dan fungsi ni kita panggil dia isim yang selalu kita jumpa dekat dalam Quran lah. Ganti nama diri, mereka, aku, engkau, ataupun allazi, allazina. So man yang tuan-tuan jumpa tadi, dia termasuk dalam kelompok isim tanya, istifham ni. Siapakah man? Siapakah kan? Siapakah yang membangkitkan kita dari, siapa yang membangkitkan kami daripada kubur-kubur kami, daripada tempat tidur kami kan? So man ni merupakan kalimat isim, dia termasuk dalam kelompok isim tanya. Ataupun dalam istilah teknikal nahwu disebut sebagai isim istifham. Tu ni dia isim. Ya, kemudian ba'athna. Man ba'athana. Ba'atha ni dengan na ni kalimat lain. Ba'atha ia telah membangunkan. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi, ada telah kan. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia. Ya, ia ni rujuk siapa? Ia rujuk pada apa? Dia rujuk pada man. Siapakah ni? Siapakah yang membangun? Siapakah yang dia telah membangunkan kami? Jadi dia telah membangun kami. Dia tu siapa? Dia tu rujuk pada siapakah tu? Rujuk pada man tu. Itu kaedah teknikal bahasa Arab lah. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Maf'ulun bih dia mana? Na ni. Sebab dalam kaedah kita, kalau ada ganti nama diri, dia melekat selepas kalimat perbuatan, memang secara automatik ganti nama diri itulah yang menjadi maf'ulun bih dia yang kena bangunkan. Siapakah dia telah membangunkan kami? Siapakah yang dia telah membangunkan kami? Yang kena bangun siapa? Kami ni. Kami ni rujuk pada siapa? Kami ni rujuk pada orang yang baru dibangkitkan selepas sangkakala kedua tu. So min maknanya dari, ni kalimat haraf, dia ialah sendi, dia sendi haraf jar kita panggil. Kemudian marqadi ni ialah kalimat isim. Marqadina ni dua kalimat. Marqadi kalimat lain, na kalimat lain. Jadi marqadina maknanya tempat tidur kami, tuan-tuan. Jadi tanda yang menunjukkan marqadi itu kalimat isim ialah ujung di baris bawah, nampak ni. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama, kita jelaskan salah satu daripada tanda isim ialah ujung di baris bawah. Nampak, tengok ni. Tanda ujung baris bawah maka isim lah. So marqadi itu ialah kalimat isim, tuan-tuan. Kemudian na ni kami, dia ialah isim dhamir, ya. Okey, hadza kalimat isim, ni isim tunjuk, tapi isim tunjuk yang dekat. Nanti next time kalau jumpa kita bahaskan dengan lebih perinci, tuan. Kita kena jaga kita punya time juga ni. Ma apa yang, ini ialah kalimat isim, ni isim mewakili. Wa'ada dia telah janji, dia telah berjanji atau dia telah janjikan, ni kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada ma ni. Hadza ma wa'ada, apa yang ia telah janjikan. Oh sorry. Ia yang dekat dalam ni rujuk kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah, maafkan saya. So wa'ada dia telah janjikan. So dia terujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Ar-Rahman ini, tuan-tuan. Tuhan yang Maha Pemurah ni. So inilah kalimat isim, dia baris depan kerana dia merupakan pelaku kepada perbuatan berjanji itu. Wa dan ini merupakan kalimat haraf penyambung kita. Sadaqah ni kalimat fa'il, dia telah benar. Ni kalimat fa'il madhi, ada telah kan. So ia ni rujuk kepada rasul, tuan. Al-mursalun ni para rasul. Maknanya ini
apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah para rasul itu. So rasul ni dia berada dalam keadaan marfu'. Kenapa? Sebab dia merupakan fa'il kepada sadaqah ni. Itu nantilah bila kita jumpa nanti saya akan jelaskan. Tuan-tuan tak payah risau. Kadang-kadang bila saya tersebut istilah dalam bahasa Arab tu, bila saya convert dalam bahasa Melayu je terus, tuan-tuan rasa benda tu senang. Dia menjadi sebab susahnya bahasa Arab ni selalunya ialah sebab dia punya apa? Istilah yang digunakan oleh para ustaz. Sebab tu saya selalu avoid untuk gunakan istilah-istilah yang ambil tulen daripada pengajian sistem lama. Mesti saya pemudahkan dulu pelajar saya. Jadi bila dengar istilah tu jadi mudah, dia rasa bahasa Arab tu senang. Memang senang pun bahasa Arab. So tuan-tuan, siapa yang belum share tolong share, siapa yang belum follow tolong follow pelajar-pelajar baru tu dan tuan-tuan boleh bagi tahu dengan kawan-kawan untuk join kelas kita insya-Allah. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.